Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah Ismail Sabri Yaakob telah memberikan kerjasama kepada SPRM 5 jam disiasat, bertarikh 13 Mac dan akan disiasat semula pada Jumaat bertarikh 14 Mac. Saya telah menerima satu komen daripada netizen. Komen ini pasti membuat semua, kalau ada penyakau-penyakau di luar sana, tidak tahulah siapa identiti mereka. Adakah mereka ini menteri ataupun ahli parlimen yang pernah bekerja sama ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri ke-9. Ini satu komen yang panas. Cari mereka sehingga ke titik akhir. Siapa yang terlibat dengan dana kempen Keluarga Malaysia 700 juta, ke mana wang itu dibelanjakan? Wang 700 juta jika digunakan untuk bina hospital, alangkah baiknya. Oke, saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Ubat gout ada, obat gastrik ada, dan ada beberapa produk lain yang sesuai dengan anda. Mana satu yang ngam di mata, sesuai di hati, bolehlah klik produk itu. Order macam biasa, sangat simple, order dekat Shopee. Oke, saudara-saudara, melalui komen ini saja, apa yang saya lihat adalah kenyataan ini, cari mereka sehingga ke titik akhir. Antara spekulasi yang mungkin dibuat oleh orang ramai, perkara ini sudah pasti bukan dilakukan oleh seorang individu saja. Ini pasti dilakukan oleh beberapa individu. Sebelum ini, bekas pegawai Perdana Menteri ke-9 ditahan SPRM, dan semakin hari semakin banyak saksi yang dipanggil. Jadi kita nantikan saja pada hari ini pula, pada hari Jumaat 14 Mac, Ismail Sabri Yaakob sekali lagi akan dipanggil SPRM. Adakah dengan ini gesaan terhadap Ismail Sabri untuk mendedahkan siapa identiti yang terlibat dengan isu ini? RM 170 juta wang ringgit yang ditemukan. Pelbagai mata wang, bukan saja ringgit Malaysia, jongkong emas yang ditemukan. Sudah pasti perkara-perkara ini perlu disiasat. Antara identiti yang paling dinantikan adalah, adakah mereka ini adalah menteri ketika era Perdana Menteri ke-9? Adakah mereka ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Kerana pada ketika itu PN menjadi kerajaan. Adakah terdapat ahli parlimen daripada UMNO pada ketika itu? Semua ini menjadi tanda tanya dan menjadi persoalan. Kita nantikan saja pada selepas siasatan penuh dilakukan kepada Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri pun sudah membuat pengakuan beliau akan memberikan kerjasama kepada SPRM, dan SPRM pula mengarahkan Ismail Sabri untuk sekali lagi disiasat pada hari Jumaat. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, agak-agaklah kan apa akan jadi pada masa akan datang sekiranya penyakau-penyakau yang terlibat dengan rasuah ini akan didedahkan identiti mereka. Kalaulah mereka MP kerajaan, ini pasti satu kejutan baru untuk Anwar Ibrahim. Dan begitu juga kalau mereka daripada kepimpinan blok pembangkang, ini sudah pasti menjadi satu lagi berita buruk untuk pembangkang Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sempena hari raya nanti, bulan Ramadan, sempena sambutan Aidilfitri nanti, antara berita baik yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penjawat awam, adalah bantuan daripada kerajaan, bantuan Aidilfitri. Saudara-saudara, mungkin ada yang berharap bantuan bukan saja kepada pesawat, petani, tetapi penjawat awam khususnya juga akan menantikan bantuan daripada kerajaan. Mungkin ada yang berharap RM 1,000,
RM 1500, RM 2000. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum ini Anwar Ibrahim sudah membuat pengumuman berita baik berkaitan dengan bantuan Idul Fitri. Bantuan RM 15 juta buat pesawa sempena Ramadan Idul Fitri, kata Perdana Menteri. Nah, ini satu berita baik untuk mereka yang tergolong di dalam penerima bantuan ini. Tetapi bagi negeri Pahang pula, penjawat awam Pahang terima bantuan khas keuangan Idul Fitri RM 1000. Oh, ini berita baik untuk negeri Pahang. Nah, saudara-saudara, Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju untuk memberi bantuan khas keuangan Idul Fitri sebanyak RM 1000 kepada kira-kira 8.000 penjawat awam di negeri ini. Menurut kenyataan media dikeluarkan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail, pemberian dengan implikasi keuangan sebanyak RM 8 juta bertujuan untuk meringankan beban bagi menyambut perayaan Idul Fitri tidak lama lagi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Produk ini sangat mudah untuk beli, order macam biasa, macam dekat Shopee, harga sangat berpatutan. Oke, baik saudara-saudara, berita baik untuk penjawat awam di negeri Pahang. Bagaimana pula dengan di negeri-negeri yang lain? Tidak kiralah di Semenanjung, di Sabah, Sarawak. Sudah pasti antara berita yang paling dinantikan bukan saja kepada penjawat awam, tetapi kepada seluruh rakyat. Terutamanya kepada mereka yang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi antara bantuan yang diumumkan oleh kerajaan adalah seperti yang diumumkan Anwar, yaitu RM 15 juta buat pesawa sempena Ramadan Idul Fitri. Manakala negeri Pahang pula, penjawat awam Pahang terima bantuan khas keuangan Idul Fitri RM 1000. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Obat gout ada, obat gastrik ada, dan ada beberapa produk yang lain Anda boleh lihat. Sangat simple untuk beli. Tekan saja produk itu, masuk di Shopee, order macam biasa. Oke, baik saudara-saudara yang saya hormati. Baru-baru ini, antara beberapa pilihan raya kecil yang menjadi sebutan, yang terdekat adalah pilihan raya air kuning. Antara beberapa berita susulan berkaitan dengan pilihan raya ini, PAS tolak cadangan Mahfuz beri kemenangan percuma kepada Barisan Nasional di air kuning. Adakah sebenarnya pilihan raya ini menjadi satu kemenangan yang sangat mudah untuk Barisan Nasional? PAS Perak berkata Mahfuz Omar tidak patut memandang rendah potensi parti itu yang akan mewakili Perikatan Nasional. PAS Perak menolak cadangan Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar supaya parti itu memberi laluan dan kemenangan percuma kepada BN pada PRK Air Kuning bulan depan. Menyifatkan kenyataan itu sebagai sombong, Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, Mahfuz tidak sepatutnya memandang rendah potensi partinya yang akan mewakili Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, di sini Anda boleh memberikan komen. Anda rasa pilihan raya air kuning nanti siapa yang akan menang? Adakah BN akan menang besar? Ataupun sekali lagi PN akan hilang lagi satu kerusi yang mereka ingin menang? Katanya Mahfuz sepatutnya merenung kembali kegagalannya mempertahankan Parlimen Pokok Sena pada PRU 15 walaupun lama mewakili kawasan berkenaan. Kalau nak ikutkan alasan PAS mesti kalah kerana UMNO menang banyak penggal, Mahfuz pun menang beberapa penggal di kerusi Pokok Sena, tapi akhirnya kita tewaskan. Ini terbukti hujah beliau tak betul. Maka jangan sombong sangat, kata Adun Selama,
kepada FMT sambil meminta Mahfuz berpolitik secara matang. Hari ini media melaporkan kenyataan Mahfuz menggesa PAS tidak membuang masa untuk meletakkan calon bertanding di PRK Dun Air Kuning karena partai itu telah kalah dalam 5 siri pilihan raya sebelum ini. Mahfuz mendakwa PAS tidak ada peluang dalam PRK itu. Jika digabungkan undi milik BN dan PH pada PRU 15. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini, adakah PAS akan tarik diri ataupun akan terus berjuang dan kemenangan percuma kepada Barisan Nasional? Apa komen Anda?